Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alimul Ghaibi Wasyahada, wa huwal Azizul Hakim. Wa yaqulu fi kitabihil aziz, wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Maksudnya, ramai di antara ahli kitab Yahudi dan Nasara suka jika sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman, kerana mereka dengki yang timbul dari diri mereka sendiri, sekalipun sudah nyata kepada mereka tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, maafkanlah dan biarkanlah oleh kamu akan mereka sehingga Allah datangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 109. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara kaum muslimin, saya menyeru diri sendiri dan sidang jemaah sekalian, marilah kita terus berusaha memperbaiki diri bagi meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala tegahan dan larangannya. Tajuk khutbah pada hari ini ialah Isra dan Mi'raj menguji keimanan. Saudara kaum muslimin, kita sedang berada di bulan Rajab yang telah mencatatkan satu peristiwa penting pada tahun ke-11 selepas kenabian Rasulullah SAW. Berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana ia merupakan satu bukti tentang kebesaran, kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memperjalankan diri Rasulullah SAW dari Al-Masjidil Haram di Makkah ke Al-Masjidil Aqsa di Palestin, dan seterusnya Nabi SAW diangkat ke langit untuk bertajalli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya peristiwa ini menguji tentang keimanan dan keyakinan umat Islam terhadap kekuasaan Allah serta bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Kerana di sana, pada pandangan orang yang tidak beriman, mereka menyatakan bahawa peristiwa Isra dan Mi'raj tidak mungkin berlaku, tidak mungkin akan berlaku, dan mereka sama sekali tidak mempercayainya. Tetapi bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka tetap percaya dengan penuh keimanan dan keyakinan serta memperakukan kebenaran peristiwa tersebut seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam mempercayai Allah dan Rasul-Nya, sehingga beliau digelar As-Siddiq yang membawa maksud orang yang benar. Saudara kaum muslimin, peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku sebelum baginda hijrah daripada Makkah ke Madinah. Baginda sentiasa mendapat tentangan serta penghinaan dari kaumnya. Namun baginda tetap bersabar dan tabah menghadapi
tidak bertindak balas. Malahan baginda selalu mendoakan kaumnya agar sentiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana baginda pernah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhanku, berikanlah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Justru umat Islam hendaklah bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan, apatah lagi dalam berdakwah bagi mempertabatkan Islam di muka bumi. Kesungguhan Nabi SAW dijadikan pengajaran, dijadikan panduan dalam menjalani kehidupan sebagai Muslim yang teguh berpegang dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tahinu wa tad'u ila as-salmi wa antumul a'laun. Wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Surah Muhammad ayat 35, maksudnya, apabila kamu telah mengetahui bahawa orang kafir itu dihampakan amalannya dan diseksakan oleh Tuhan, maka jangan kamu, wahai orang-orang beriman, merasa lemah dan mengajak musuh yang ceroboh untuk berdamai. Padahal kamulah orang yang tertinggi keadaannya. Lagi pula Allah bersama-sama kamu untuk membela kamu mencapai kemenangan. Dan Dia, yakni Allah, tidak sekali-kali akan mengurangkan pahala amalan-amalan kamu. Saudara kaum muslimin, ijma' ulama menegaskan bahawa sesungguhnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah mukjizat yang disebut secara jelas di dalam Al-Quran, berlaku satu malam dalam keadaan diri baginda sedang beserta dengan jasad dan roh baginda sekali, bukan melalui roh sahaja. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksudnya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam daripada Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dari Maha mengetahui. Demikianlah peristiwa Isra dan Mi'raj yang merupakan satu ujian dalam proses pemisahan di antara orang-orang yang benar-benar beriman atau mereka yang kufur ingkar kepada Allah dan Rasul. Peristiwa ini juga memperlihatkan ada sebilangan daripada sahabat yang sebelumnya menyatakan keimanan kepada Rasulullah SAW berpaling menjadi murtad setelah mendengar penjelasan baginda tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Saudara kaum muslimin, ketika malam Isra dan Mi'raj itu, Nabi dibawa oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram di Mekah ke Al-Masjid Aqsa di Palestin. Dalam perjalanan itu, Nabi dibawa singgah ke 3 tempat penting. Yang pertama, Nabi singgah bersama Jibril di Thaibah ataupun sekarang dipanggil Al-Madinah. Kemudian Nabi singgah di Turi Sina atau Turi Saina, tempat munajat Nabi Musa AS. Dan yang ketiga, Nabi singgah di Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa AS. Persinggahan terakhir dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ialah di Al-Masjid Al-Aqsa, yang merupakan masjid ketiga terpenting dalam sejarah Islam dan juga menjadi kiblat pertama umat Islam. Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi imam kepada seluruh para anbiya alaihi wassalam semasa solat sunat di Baitul Maqdis itu. Saudara kaum muslimin, malam ini Baitul Maqdis dikuasai oleh Zionis yang terdiri daripada gabungan penganut Yahudi dan Kristian yang memusuhi Islam. Kita sedang menyaksikan kekejaman golongan Zionis terhadap umat Islam di negara-negara Islam.
seperti Palestin, Suriah dan lain-lain. Mereka setiap saat dibunuh dengan kejam. Perbuatan tersebut dilakukan terhadap umat Islam, bertujuan bukan sekadar untuk membunuh umat Islam, namun lebih jauh daripada itu, bertujuan memaksa Islam tunduk dan ikut kemahan mereka, serta mahu menghancurkan Islam daripada muka bumi ini. Golongan ini sama sekali tidak senang selagi mana mereka melihat adanya umat Islam dan agama Islam. Ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maksudnya, orang Yahudi dan orang Nasrani tidak sekali-kali akan setuju atau suka kepada kamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Surah Al-Baqarah ayat 120. Saudara kaum muslimin, memperingati peristiwa Isra Mi'raj pada kali ini, diharap ia memberi kesan kepada kita seluruh umat Islam bahawa Amerika Syarikat yang mengaku dirinya sebagai polis dunia atau pengaman dunia kononnya sama sekali tidak boleh diharapkan untuk membela nasib umat Islam. Mereka bersekongkol bersama Zionis bagi menghalalkan tindakan membunuh penduduk Islam di wilayah Palestin dan secara bersama mengumumkan Baitul Maqdis, bumi Isra yang penuh dengan keberkatan, sebagai ibu negara kepada negara Arab Yahudi. Semakin hari tanah umat Islam di Palestin semakin banyak dirampas. Umat Islam dihalau daripada negara mereka sendiri. Mereka menjadi pelarian di negara jiran yang sudi menumpangkan mereka. Umat Islam di Gaza dibakar tanpa diberi hak sepatutnya menjalani kehidupan seharian dengan lebih selesa. Zionis bukan sahaja telah melanggar hak kemanusiaan, tetapi ia memberi kesan yang cukup besar, terutama ke atas Masjid Al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam dan sejarah Isra bagi Nabi Muhammad SAW. Kita mengharapkan negara-negara Islam yang kuat dapat bergabung tenaga, wang ringgit dan kekuatan ketenteraan bagi melindungi negara-negara yang lemah seperti Palestin dan lain. Negara Islam sepatutnya tidak lagi mementingkan negara sendiri dengan meninggalkan kepentingan negara Islam yang lain. Negara Islam sewajarnya punya gabungan kekuatan ketenteraan sekurang-kurangnya menyamai kekuatan NATO sebagai pasukan kedutaan yang digeruni. Umat Islam sudah begitu lama ditindas dan dinafikan hak mereka oleh kuasa-kuasa besar dunia. Kita sebagai umat Islam, orang awam, marilah sama-sama sentiasa tegas mengutuk dan mengecam secara kerasnya sebarang kekejaman dan tindakan jahat yang dilakukan oleh rejim Zionis, selain membulurkan sumbangan bantuan dan tajaan bagi meringankan bebanan yang ditanggung oleh saudara kita di barat dunia. Selain itu, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mendatangkan bantuan dan penyelesaian kepada isu ini agar ia tidak terus berpanjangan. Kita tidak sanggup lagi melihat setiap rakyat umat Islam dibunuh dan dibunuh dengan kejam tanpa peri kemanusiaan, seolah-olah nyawa umat Islam tiada bernilai. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an wa nuqawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Surah Al-Isra ayat 60. Maksudnya, dan tiadalah kami jadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepada kamu melainkan sebagai ujian bagi manusia dan pokok yang dilaknat di dalam Al-Quran, dan kami hendak menakuti mereka, tetapi semuanya itu tidak menambahkan mereka melainkan kepada kekufuran yang melampau-lampau.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.